ana rabbukumul a'la. Dia ada kata gitu. Bila Nabi Musa tahu kena pergi jumpa Firaun, dia pun mula takut dia. Pasal dia kena ni Firaun ni. Dia kena ni pangkat dia ni. Lepas tu pula soalan pula, adakah Tuhan tak tahu Firaun ni akan mati kafir ni? Tahu tak? Tak. Tapi yang dia suruh tu kenapa? Kerana untuk menaikkan iman satu orang tu, dia kena pergi tabligh kepada orang yang paling dia gerung. Nabi Ibrahim bapak dia sendiri. Nabi Ibrahim ada dalam surah ni. Nabi Ibrahim bapak dia sendiri. Kan? Dan supaya bila dia berdepan dengan Firaun, orang ramai akan tengok jawapan Firaun dengan soalan dan jawapan Firaun tu, soalan-soalan Firaun, jawapan-jawapan Firaun, soalan-soalan Nabi Musa, jawapan-jawapan Nabi Musa, maka orang tahu yang mana benar, yang mana salah. Walau macam mana pun Nabi Musa gerung, maka Nabi Musa pun kata, Nabi Musa berkata, Rabbi shrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Gerung dah ni, jadi sempit dada jadi. Gerung kan? Gerung nak pergi jumpa orang raja ni, raja zalim. Sempit dada dia. Maka Rabbi shrah li sadri. Mana kalau kita takut, rasa takut, gerung tu, maka baca doa ni, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, dan permudahkanlah tabligh urusanku, maknanya tablighku biar jadi mudah. Wahlul 'uqdatam min lisani, kamu lepaskanlah kelu kaku lidahku, simpulan lidah. Dia bila kita nak cakap betul ni, lidah tu jadi tersimpu. Poinnya ada dah, nak cakap tu tersimpu, lidah tu jadi kelu. Saya berlaku, saya tengah nak mengajar elok-elok tu, nak baca ayat tu jadi lekat. Kelu kaku lidah. Banyak orang doa ni sebelum mula ceramah ke baca ayat ni, boleh baca ayat ni. Memang. Selain daripada tu, kelu kaku ni, wahlul 'uqdah ni ialah dalil-dalil daripada mereka tu jadi tak boleh keluar. Yang kita pula, dalil kita tu jadi boleh keluar. Pasal kelu kaku ni gini, dalil mereka tu kita dengar, yang dalil kita tu kita tak ingat. Ya, jadi baca doa ni, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, supaya mereka faham tablighku. Mana ayat doa ni kena baca masa nak tabligh. Lepas tu nak mulakan tabligh tu pula, kita ajak dia supaya ihdinas siratal mustaqim. Mari kita cari jalan benar. Yang mana jalan benar? Minta doa pada Allah. Lepas tu Nabi Musa tambah lagi, waj'alli waziran min ahli. Dia gerung kan? Jadikanlah bagiku satu pembantu daripada keluarga aku. Siapa dia? Harun akhi, Harun abangku. Mengikut riwayatnya dia tua 2 tahun daripada Nabi Musa, tua Nabi Harun. Usdud bihi azri, maka teguhkanlah dengannya, dengan Nabi Harun tadi, azri, pendirianku. Pasal dia Nabi Harun ni pandai cakap, Nabi Musa ni gagap. Jadi doa tadi juga bagi siapa-siapa yang gagap. Siapa-siapa yang gagap, ni doa dia ni. Baca doa ni. Siapa-siapa yang gagap. Wa asyrikhu fi amri, jadikanlah dia teman urusanku ini dalam tabligh. Iaitu Nabi Harun tadilah. Kai nusabbihaka katsira, supaya kami berdua banyak boleh bertasbih kepada kamu. Kalau seorang tu boleh dah, tapi kalau 2 orang banyak lagi tasbih kepada Allah, bukan? Wa nadhkuraka katsira, dan supaya kami banyak berzikir kepada kamu. Innaka kunta bina basira,
dan bahasanya kamu Tuhan terhadap kami berdua ni amat melihat, maha melihat. Doa Nabi Musa ni diperkenankan. Tidak ada doa yang paling besar, anugerah paling besar kepada saudara lain ialah doa Nabi Musa supaya dilantik Nabi Harun sebagai nabi. Tak ada. Anugerah tu, permohonan tak. Maka doa Nabi Musa diterima. Qala qad utita su'laka ya Musa. Sesungguhnya telah aku beri kepada kamu, Nabi Musa, permintaan kamu ini. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Dan kami sebenar sekali sesungguhnya sudah beri kepada kamu nikmat-nikmat kami kepada kamu banyak sebelum pada ni. Sebelum pada aku beri kamu hari ini, banyak dah aku beri nikmat kepada kamu. Ingat ke tak Nabi Musa? Nabi Musa tak ingat ni. Maka Tuhan peringatkan kepada dia. Ini macam kita ni. Ingat tak dulu? Kamu dulu dalam syirik, dalam apa? Ingat tak? Tuhan tanya. Kita berkata ingat, bukan? Gitu. Jadi antaranya ialah ni, cerita Nabi Musa ni. Id auhayna ila ummika ma yuha. Itu ketika kami wahyukan. Wahyukan sini ialah ilham. Pasal mak dia ni bukan nabi. Jadi ilham lah. Ila ummika, kepada ibu kamu, ma yuha, apa yang aku ilhamkan kepadanya. Iaitu apa dia? Apa dia ilham tu? Ini qdhifihi fit tabuti, supaya kamu letak, wahai ibu, Musa itu dalam peti. Letak dalam peti, faqdhifihi fil yammi, kemudian kamu campaklah peti itu dalam sungai. Falyulqihi al-yammu, dan akan dibawa oleh sungai bisahili, di ke tepi. Bila campak tu akan pergi ke tepi. Ya'khudhu, yang akan mengambil peti tadi yang berada Nabi Musa tadi. Aduwli, musuh Tuhan. Apa perang? Wa aduwillah, dan musuh Nabi Musa sendiri. Iaitu perang tu lah. Jadi cerita ni ada panjang, cerita ni ada setengah banyak macam riwayat keluar ni. Dalam ayat Quran ada beritahu bahawasanya diperintah kepada mak dia ni supaya menyusu Nabi Musa. Kena kamu menyusu. Masa letak dalam peti tu, letak di sungai. Lepas tu kena pergi 3 jam, 4 jam kena menyusu sekali. Bukan? Jadi ada kemungkinan besarnya ialah dia ikatlah peti tu di tali. Ada kemungkinan lah. Lepas tu ada pokok yang tumbuh tepi sungai tu yang orang buat guni, kain guni. Dia panggil jud. Mak Saleh panggil reeds. Jadi duduk celah tu lah. Dan di sungai ni ada buaya. Jadi peti tu tutup. Peti tu tutup buat daripada pokok jud tu juga yang boleh melampung. Pasal dia guna pokok jud tu juga untuk sebagai perahu pun ada. Pasal dia boleh melampung. Itu bayang ke peti tu cantik. Ada buat daripada benda tu. Macam peti yang terkarun. Sungai ke laut. Lepas tu campakkan. Jadi setiap 4 jam, 3 jam, 4 jam sebelum Nabi Musa tu menangis, kencing ke apa-apa, pergi tengok dia lah, pergi menyusu. Dia campak balik. Masa campak tarik tu, hanyut. Hanyut. Tuhan beritahu dia rekah ni. Dalam surah lain lah ni. Jadi hanyut tu, pergi ke tepi. Pergi ke tepi. Yang akan diambil oleh musuhku dan musuh Musa juga. Wa alqaitu alaika, dan kami campakkan ke atas kamu Musa muhabbatan minni, iaitu rasa kasih sayang daripada kami kepada siapa-siapa yang melihat. Siapa-siapa yang tengok Nabi Musa je jadi saya ke Nabi Musa. Campak dalam hati. Jadi
diambil oleh Asia, bini Firaun. Bila bini apa? Katanya bini Firaun, Asia, dia kata ni budak ni kita buat anak angkat, nanti besar esok kita latih dia jadi anak raja tak apa, jadi rumah kota. Pasal dia tak ada anak, Firaun tak ada anak. Pasal Asia tidak boleh. Asia ni orang sepupu Nabi Musa, orang Yahudi ya, sepupu Nabi Musa, tetapi dibuat isteri oleh Firaun. Asia pun Yahudi juga. Sepupu Nabi Musa. Tapi Firaun tak boleh tidur dengan dia. Tapi dia sayang sangatlah kepada Asia ni. Tak boleh. Dia kalah ke bini. Jadi bini dia kata, ni Musa ni dia akan menyejukkan mataku dan menyejukkan mata kamu. Jadi Firaun tu yang gagah-gagah berani-berani tu jadi lembek. Jadi bila dengar bini kata, tak jadi ni. Jangan kamu bunuh dia. Mana? Firaun ni dia takut kalah. Sayang dia takut sayang. Asia nama bini dia. Cengkau dia. Antara orang yang dimuliakan di akhirat besok. Asia. Antara orang yang perempuan yang dimuliakan di akhirat besok. Okey, kata nak sembahyang. Baik. Walitus na'a ala aini. Supaya kamu Musa akan diasuh di bawah perhatian aku, Tuhan kata. Jadi tengok dah. Firaun buat keputusan untuk bunuh anak orang Yahudi yang lelaki. Anak yang lelaki, mana-mana anak lelaki beranak tahu tu bunuh semua. Jadi ramai dia sudah dibunuh. Maka Nabi Musa saat ini diilhamkan supaya campak di sungai. Jadi doa mak dia ni Tuhan makbul. Jadi Nabi Musa tu diambil oleh bini Firaun, dibela oleh Firaun sendiri pula. Ada anak yang orang Yahudi juga dia. Nah. Baik. Ada ni cerita dia lagi. Istamshi ukhtuka, iaitu ketika diketahui oleh kakak kamu Musa. Nama Maryam kakak dia. Dia Yahudi ni Maryam. Dia lebih kurang lah Maryam, Harun, Musa apa. Macam kita taklah. Wataqulu hal adullukum ala man yakfuluh. Maka kakak kamu kata kepada Firaun, iaitu ada ayat lain, surah lain, iaitu mak dia dah peti Tuhannya kan? Peti Tuhannya. Bila peti Tuhannya, mak dia dapat tahu. Cuba awak bayangkan kalau awak sendiri anak awak campak di sungai, hanyut dah tu. Macam mana? Dan budak tu pula nak kena bunuh orang pula. Maka tak ada lain lah. Kalau dia pergi sendiri, nanti orang kata anak dia. Maka suruh kakak dia pergi tengok jauh-jauh. Jadi Nabi Musa ni duduk kat mana, jatuh ke mana-mana lah. Akan ambil supaya balik semula lah. Boleh jadi gitu lah. Maka dia pergi. Turut, ikut. Rupa-rupanya singgah tempat mandinya bini Firaun. Tempat mandi. Baik. Asia tadi ya. Asia tengah mandi ni. Maka kakak dia kata, hal adullukum ala man yakfulu. Sukakah aku cerita pada kamu ada satu orang yang sanggup nak bela anak budak ni. Sebabnya ayat lain pula, surah lain, dia cerita Nabi Musa ni duduk dalam bertaburan dalam semua Quran.
Maka ustaz yang mengajar tu dia kena tahu cerita dia semua sekali. Kalau tak tahu cerita Nabi Musa ni tak betul ustaz tu. Tak betul. Mana dia tak belajar habis kan. Jadi kakak dia pergi tu beritahu tu pasalnya mengikut cerita lain. Tuhan kata Nabi Musa tidak dibenarkan disusukan oleh orang lain. Masa dulu tak ada das baby, laktogen apa ni. Bukan? Jadi kena orang yang menyusu kan. Jadi marilah tukang-tukang susu ni. Mari offer ni kerja bawa kerja ni. Mesti upah mahamnya. Jadi mari seorang tak nak Nabi Musa. Duk melaut situ. Bertepik situ. Mari seorang tak nak, mari dua tak nak, mari tiga tak nak. Heboh satu istana. Nabi jadi Firaun nak tidur tak boleh ni. Dia sayang kepada bini dia tak tidur, dia pun tak tidur juga. Jadi kakak dia beritahu, suka ke aku nak tunjuk? Mungkin dia orang ni boleh lah, orang ni boleh. Dia cakap dengan Firaun sendiri, dengan Firaun ke, dengan Asia ke gitulah. Maka rekaskan cerita, mak dia tu mari. Bila mari saja Nabi Musa pun menyusu. Senyap. Senyap tu upah. Makcik ni kami upah lah untuk menyusu Nabi Musa. Tak katanya mak dia, saya duduk jauh seberang sungai. Apa gitulah, duduk jauh. Jadi kalau nak boleh, tapi kena saya bela kat rumah saya lah. Nanti besar saya hantar. Jadi duit berapa? dapat anak balik. Anak duit dapat balik. Tak kena bunuh. Tak payah kena bunuh. Nah? Faraja'na ka ila ummika. Maka kami kembalikan kamu kepada ibu kamu. Kai taqarra 'ainuha, supaya sejuk matanya. Wala tahzan, bila tengok kamu dan tidak bersedih lagi. Wala tahzan, tidak bersedih lagi. Itu cerita dia ya. Kalau tak tahu cerita tu, tafsir ni payah. Dia buat balik ke rumah balik Ustaz balik ke rumah ni. Ya. Dapat upah pula ni. Ingatkan Nasuh dekat istana juga. Ada. Tu dia. Tuhan punya kerja. Dari segi ukur akalnya tak pernah sabar. Macam cerita Siti Maryam tu jugalah dengan Nabi Isa tu. Bila beranak saja Nabi Isa tu, pokok tu keluar buah. Ambil. Goyah pokok tu keluar jatuh buah. Lepas tu Tuhan buat anak sungai. Kan? Gitu. Lepas tu ni cerita yang kedua Tuhan beritahu ni. Ni nikmat Tuhan beri ni kepada kamu Musa ni. Ingat tak Musa? Ni. Cerita satu lagi. Ingat tak Musa? Waqatalta nafsan, iaitu ketika kamu bunuh satu jiwa orang Kipti. Ini cerita panjangnya surah lain pula. Bunuh satu jiwa kerana bertengkar antara orang Kipti dengan orang Yahudi. Bunuh. Siapa bunuh? Nabi Musa bunuh. Dengan satu tanu tumbukan, tumbuk sekali mati. Sekali tumbuk mati. Dia tak tahu dia tumbuk ke orang Rasul ni kan, dia besar lagi, dia besar. Dia tumbuk sekali tumbuk mati. Dia bukan sengaja, tak sengaja. Dia tak tahu kudrat dia, kuasa dia tak tahu. Pang tumbuk mati. Jadi Tuhan kata, ingat tak kamu waqatalta nafsa, iaitu ketika kamu bunuh satu jiwa. Wa najainaka, dan kamilah yang selamatkan kamu Musa minal ghammi, daripada bala ancaman nak dibunuh bala. Daripada kesulitan, minal ghammi, kesulitan untuk dibunuh bala. Kerana mereka tu mesyuarat nak bunuh Nabi Musa. Dia kenal Nabi Musa ni, tapi nak bunuh juga. Nak bunuh. Pasal ikut riwayatnya dia umur dalam 18 tahun ke 20 tahun gitu. Nabi Musa tu kata, anak raja jalan-jalan masuk kampung. Dia tengok orang Kipti tu orang bangsa Firaun tu. Dengan orang Yahudi bertekar-tekar. Berbalah tombok mati.
Bila mati saja, ini anak raja ni akan bakal jadi raja ni budak ni. Kita kena ejak ni suruh bunuh juga ni. Maka pokok Kipti masyarakat untuk bunuh Nabi Musa. Datang satu orang lain, orang Kipti juga. Beritahu Nabi Musa, pergilah kamu daripada sini kerana mereka masyarakat nak bunuh kamu. Itu Nabi Musa lari pergi ke Madian yang jumpa Nabi Shu'aib. Nah. Baik. Wa fatanna ka futuna. Dan kami beri kepada kamu cubaan demi cubaan masa kamu menyeberangi pada pasir Sinai. Kemudian dia lari daripada situ menyeberangi pada pasir Sinai. Kemudian pergi ke Madian. Pergi ke Madian pula jumpa anak Nabi Shu'aib tengah menggembala kambing. Dia angkat tudung tu, yang beberapa orang gagah-gagah yang boleh angkat. Dia angkat seorang. Lepas tu Nabi Shu'aib kata, aku nak kahwin kamu dengan anak aku. Tapi dengan syarat mas kahwinnya 8 tahun kena kerja jadi koli. 8 tahun. Jadi koli. Koli mengepala kambing. Nabi lagi Rasul. Untuk kahwin dengan anak dia. Itu kata-kata Nabi Shu'aib. Ya sebenarnya Nabi Shu'aibnya nak ajar dia agama. Jadi Tuhan cuba berbagai-bagai cubaan lain pada Nabi Musa. Falabista sinina, dan kamu tinggal di Madian itu beberapa tahun fi ahli Madian, di kalangan orang-orang Madian. Tsumma jita, kemudian kamu hari ini sudah datang ala qadari ya Musa, dia tepat pada waktu yang telah aku tentukan untuk kamu datang. Ya Musa. Datang tu ke Mesir balik lah Ustaz? Datang pada tu, iaitu masa bercakap tu. Di Bukit Tursina. Oh, Bukit Tursina. Kotak tu ada. Pada sekian hari bulan kamu datang sini. Wastana'tuka li nafsi. Kami pilih kamu Nabi Musa untuk diriku, iaitu jadi rasul. Idhab anta wa akhuka, pergilah kamu bersama abang kamu di ayati, dengan bawa dalil-dalil mukjizat daripada kami. Wala taniya fi dzikri, tapi kamu jangan lupa mengingat dia. Idhaba ila fir'aun innahu tagha, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun kerana dia tu satu orang yang melampaui batas dalam syirik pada Allah Ta'ala. Faqula lahu qawlan layyina, maka cakapkanlah, tabligkanlah kepada Fir'aun itu dengan kata-kata yang lemah lembut. La'allahu, mudah-mudahan yatadzakkaru, dia akan dapat peringatan, au yakhsha, atau akan takut kepada Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.